Soalan 1A, graf memainkan peranan yang penting dalam penyiasatan saintifik. Apakah kegunaan graf? Okey. Dalam buku teks muka surat 12 diberi cara menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan. Ini sebenarnya adalah kegunaan graf. Okey, kita menganalisis graf untuk mendapatkan satu maklumat. Ini adalah fungsi-fungsi bagi graf lah, kegunaan bagi graf. Mari kita lihat kegunaan ini satu persatu ya. Okey, kegunaan yang pertama, menyatakan hubungan antara dua pembelih ubah yang diberi. Okey, daripada bentuk graf, kita boleh tahu hubungan di antara kedua-dua kuantiti yang diwakili oleh paksi X dan paksi Y. Ini sebenarnya adalah kegunaan utama untuk melukis graf lah. Daripada graf itu, kita boleh menganalisis dan mendapat hubungan di antara kedua-dua pembelih ubah yang diberi itu. Kegunaan yang kedua, menentukan kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan graf. Dalam matematik, kita sudah belajari bahawa kecerunan graf adalah sama dengan perubahan Y bahagi dengan perubahan X. Okay? So, jadi dalam graf ini, ini delta Y ini adalah perubahan Y lah. Ini adalah perubahan Y atau kita tulis delta Y. Ini adalah perubahan X, delta X. Okay? Dan kecerunan sama dengan kecerunan M sama dengan delta Y bahagi dengan delta X atau perubahan Y bahagi dengan perubahan X. Jadi, delta Y ini adalah kuantiti menegak. Okey, kuantiti fizik yang diwakili oleh paksi menegak. Dan delta X ini adalah kuantiti yang diwakili oleh paksi mengufuk. Okey, mari kita lihat satu contoh lah. Katakan kita melukiskan graf halaju melawan masa. Okey, halaju melawan masa. Dan kalau kita cari kecerunan graf, ya, kita mencari kecerunan graf. Okey, jadi perubahan Y ini adalah perubahan halaju dan perubahan X ini adalah perubahan masa. Jadi, kecerunan adalah sama dengan perubahan Y, iaitu perubahan halaju bahagi dengan perubahan masa. Okey, perubahan halaju bahagi dengan perubahan masa ini sama dengan apa? Ini sama dengan pecutan. Pecutan. Ya, pecutan. Jadi, bagi graf halaju melawan masa, kecerunan dia adalah sama dengan pecutan. Okey, yap. Jadi, bagi setiap graf, okey, ya, kecerunan dia mewakili sesuatu kuantiti. Okey, kita kena tengok apakah paksi menegak dia dan paksi mengufuk dia, dan kecerunan dia mewakili nisbah kuantiti menegak dengan kuantiti mengufuk. Kegunaan graf yang ketiga, menentukan luas di bawah graf yang mewakili suatu kuantiti fizik. Bagi satu graf, luas di bawah graf adalah luas di antara garis graf itu dengan paksi X. Dan luas di bawah graf ini, ini adalah bersamaan dengan apa? Ini bersamaan dengan hasil darab kuantiti X, iaitu paksi mengufuk dengan kuantiti Y. Okey, itu adalah kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Okey, contoh. Katakan kita melukiskan graf daya yang dikenakan ke atas satu spring dengan pemanjangan spring. Okey, daya yang dikenakan melawan pemanjangan spring. Okey, katakan graf dia macam ni. Okey, jadi kalau selepas kita lukis graf, kita cari luas di bawah graf ini. Jadi luas di bawah graf ini, adalah sama dengan hasil darab, ya, F darab X, X pemanjangan. Dan F darab X ini sebenarnya sama dengan apa? Ini sama dengan kerja. Ini kita akan belajar dalam bab kemudian lah. Okey, ya. Daya darab dengan pemanjangan ini sama dengan kerja yang dilakukan. Jadi bagi graf daya melawan pemanjangan spring ini, luas di bawah graf ini mewakili kerja yang dilakukan untuk memanjangkan spring itu. Ini adalah satu kegunaan graf lah. Kita mengira luas di bawah graf itu, kita akan dapat tentukan sesuatu kuantiti.
ya. Dan kuantiti adalah bersamaan dengan hasil darab di antara paksi menegak dan paksi mengufuk. Kegunaan yang keempat, menentukan nilai kuantiti fizik secara interpolasi. Ya. Maknanya macam ni. Okay. Katakan kita nak tahu bagi graf ini, apabila X sama dengan 1.5, Y sama dengan berapa. Okay. Jadi kita carilah 1.5 di sini kan. Lepas tu kita lukis satu graf, satu garis lurus sehingga dia menyentuh garis graf ini. Lepas tu kita lukiskan satu lagi garis lurus ke kiri. Kita dapati bahawa bagi nilai X 1.5 ini, nilai Y yang setara adalah sama dengan 39. Okay. Jadi ini sama dengan 39. Iaitu apabila X sama dengan 1.5, Y sama dengan 39. Atau kita nak tahu apabila Y ini sama dengan 25. 25, X yang setara itu sama dengan berapa? Kita pun sama jugalah, kita lukis satu garis ke kanan sehingga dia menyentuh graf ini. Lepas tu kita lukis satu garis ke bawah. Kita dapati bahawa ini lebih kurang 2.4 lah. Okay. Iaitu apabila Y sama dengan 25, X sama dengan 2.4. Okay. Ini adalah menentukan nilai kuantiti fizik secara interpolasi. Interpolasi. Okay, akhirnya kegunaan kelima iaitu membuat ramalan melalui ekstrapolasi. Ekstrapolasi ini adalah pemanjangan satu garis graf sehingga ke bahagian-bahagian yang kita tak buat eksperimen. Contohnya dalam graf ini kita hanya buat eksperimen dalam bahagian ini saja, iaitu X 2, 3, 4, 5. Tapi kita nak tahu nilai-nilai yang kita tak buat eksperimen. Jadi kita boleh memanjangkan graf inilah. Kita memanjangkan graf ini ke bahagian yang kita tak buat eksperimen. Jadi kita boleh tentukan nilai-nilai bagi bahagian yang kita tak buat eksperimen ni. Ini dinamakan sebagai ekstrapolasi graf. Ini juga salah satu kegunaan. Dalam eksperimen kita tak dapat buat. Tapi selepas kita buat eksperimen bagi bahagian sini, kita boleh meramalkan perubahan di bahagian yang kita tak buat eksperimen itu. Itu adalah ekstrapolasi graf. Jadi jawapan bagi soalan 1A ialah kegunaan graf ini termasuk menyatakan hubungan antara dua pemboleh ubah yang diberi, menentukan kuantiti fizik yang diwakili oleh keturunan graf, menentukan kuantiti fizik yang diwakili oleh luas di bawah graf, menentukan nilai kuantiti fizik secara interpolasi dan membuat ramalan melalui ekstrapolasi. Soalan 1B, graf memainkan peranan yang penting dalam penyiasatan saintifik. Terangkan perkara-perkara utama dalam proses memplot graf. Okey. Ini sebenarnya telah dibincang dalam video aktiviti 1.3. Jadi di sini kita hanya memberi ringkasan sajalah. Okey. Perkara yang pertama adalah memastikan paksi-paksi graf adalah betul. Okey, apakah paksi-paksi graf yang betul? Jika disuruh melukiskan graf P melawan Q, jadi kuantiti di depan ini iaitu P adalah paksi menegak dan kuantiti di belakang ini iaitu Q adalah paksi mengufuk. Okey. Jika tak ada arahan diberi, maka pemberi ubah bergerak balas adalah paksi menegak, manakala pemberi ubah dimanipulasikan menjadi paksi mengufuk. Jadi jangan salah. Paksi-paksi graf mesti betul. Setiap kali kalau kita nak melukis graf, paksi-paksi dia mesti betul. Okey. Yang kedua, melabelkan kedua-dua paksi dengan kuantiti fizik yang betul dan unit yang betul. Ini selalu pelajar cuai. Okey. Selalu lukis graf tapi paksi tak dilabel. Kadang-kadang label unit dah diberi. Okey. Jadi setiap kali apabila melukis graf, pastikan anda melabel dan menulis unit bagi paksi-paksi itu. Okey, ini adalah penting. Okey, yang ketiga, menggunakan skala yang seragam dan sesuai. Okey,
skala yang sesuai adalah 1 cm kepada 1 darab 10 kuasa 10n. Contohnya 1 cm kepada 1, okey, atau 1 cm kepada 10, ya, 1 cm kepada 100 atau 1 cm kepada 0.1. Ini adalah 1 cm kepada 1 darab 10 kuasa n. Okey. Kita juga boleh menggunakan skala 1 cm kepada 2, ya, kepada 20, 200, 0.2 atau 0.02 dan seterusnya lah. Atau bagi 5 darab 10 kuasa n tu adalah 1 cm kepada 5, 50, 500, 0.5 atau 0.05 lah. Okey. Jadi setiap kali apabila kita melukis graf, skala yang boleh gunakan adalah ketiga-tiga ini saja. 1 cm kepada 1, 2 atau 5. Okey. 1, 2, 3 atau 2, 4, 6 atau 5, 10, 15. Okey. Tak boleh guna contohnya, okey, tak boleh guna 1 cm kepada 3, 6, 9. Tak boleh, ini salah. Okey. Skala yang sesuai hanya 1 cm kepada 1, 2, 5, okey. Atau 10, 20, 50 atau 100, 200, 500. Ini saja skala yang sesuai. Okey. Yang keempat, memplot semua titik dengan kemas. Ini sedang sajalah, semua orang faham kan? Okey, kelima, melukis garis graf yang licin dengan penyesuaian terbaik. Apa itu garis penyesuaian terbaik? Garis penyesuaian terbaik adalah garis di mana taburan titik yang seimbang. Taburan titik seimbang bermakna kalau kita lukis satu garis graf itu, bilangan titik di atas garis ini adalah sama atau hampir sama dengan bilangan titik di bawah garis ini. Ini adalah satu garis penyesuaian terbaik. Okey, ya, iaitu taburan titik adalah seimbang. Selain daripada itu, semua titik adalah dekat dengan garis graf. Kita tengok semua titik ini adalah dekat dengan garis ini. Katakan kalau kita lukis satu graf macam ni. Okey. Ini pun seimbang juga. Sebab di sebelah sini di sebelah sini ada 2 titik, di sebelah sini pun 2 titik juga kan. Okey. Jadi dia seimbang, tapi titik-titik ini adalah terlalu jauh daripada garis ini. Maka ini bukan garis penyesuaian terbaik, ya. Jadi bagi garis penyesuaian terbaik, taburan titik mesti seimbang dan semua titik adalah dekat dengan garis graf itu. Okey, ya. Dan akhir sekali, saiz graf mesti melebihi 1/2, iaitu separuh daripada seluruh muka surat graf itu. Okey, ini adalah perkara-perkara utama dalam proses memplot graf. Soalan 2. Rajah 1.13 menunjukkan graf yang dihasilkan dalam satu kajian yang menyiasat hubungan antara isi padu V dengan suhu theta bagi suatu gas berjisim tetap. Berdasarkan graf yang diberikan dalam rajah 1.13, jawab soalan-soalan berikut. Soalan A, apakah yang berlaku kepada V apabila theta bertambah? Theta adalah suhu dan V ini adalah isi padu. Kita pasti bahawa apabila suhu bertambah, isi padu juga bertambah dan ini adalah satu garis yang lurus. Ini bermakna pertambahan bagi isi padu ini adalah mengikut satu kadar yang tetap. Okey. Jadi jawapan dia, V akan bertambah mengikut satu kadar yang tetap apabila theta bertambah. Okey. Soalan B, tentukan nilai theta apabila isi padunya sama dengan sifar. Tunjukkan pada graf itu bagaimana anda menentukan nilai theta. Okey. Apabila isi padu menjadi sifar, sifar di sini. Okey, sifar di sini. Jadi kita tak dapat lihat nilai-nilai yang sepadan. Sebab apa? Sebab garis graf ini tak sampai ke bahagian sini. Okey, ya. Kalau dia tak sampai ke bahagian sini, kita boleh mengekstrapolasikan graf itu, iaitu kita memanjangkan garis graf ini supaya dia sampai ke bahagian sini. Mari kita zoom in. Kita zoom in dulu. Okey.
Jadi garis ini, ya, kita lukis satu garis lurus, ya, supaya dia sampai ke bahagian sini. Di mana isi padu sama dengan sifar. Okey, isi padu sifar kita tengok okey di sini, ya. Di sini kita pasti bahawa nilai dia adalah lebih kurang negatif 240 kan, ya. Okey, jadi apabila isi padu sama dengan sifar, nilai suhu ini adalah negatif 240 dengan mengekstrapolasikan garis lurus ini. Okey, ya. Jadi jawapan dia adalah negatif 240 darjah Celsius. Okey. Okey, soalan C. Tentukan nilai V apabila theta sama dengan 300 darjah. Tunjukkan pada graf itu bagaimana anda menentukan nilai V ini. Okey, 300 di sini. Ini pun sama juga. Okey, graf ini tak sampai ke bahagian sini. Okey, jadi kita perlu memanjangkan graf ini. Okey, mari kita zoom in dulu. Okey, lepas tu kita memanjangkan graf ini atau mengekstrapolasikan graf inilah. Okey, kita memanjangkan dia. Lepas tu kita tengok di 300 darjah Celsius ini. Okey, nilai yang sepadan adalah 22 cm padu. 22 cm padu. Okey, jadi jawapan dia adalah 22 cm padu apabila suhu adalah 300 darjah Celsius. Jadi daripada kedua-dua soalan ini kita pasti bahawa kalau kita nak cari kuantiti di bahagian di mana graf itu tak sampai, kita boleh memanjangkan graf itu. Kita kata kita mengekstrapolasikan graf itu. Lepas tu kita boleh tentukanlah nilai yang kita nak cari itu. Okey.